Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Tawdih Syarah Al-Idah fi Manasik Al-Haji wal Umrah karangan Dr. Zulfid Al-Bakri. Dalam bab ke-8 kita ni bincang haji kanak-kanak, hamba, wanita dan siapa-siapa yang sepertinya. Jadi sama ada dia seorang yang berdeka atau hamba, di mana pengarang ini iaitu Imam Nawawi tidak menyebutkan sini kecuali wajib meminta izin dengan suaminya atau tuannya jika dia sudah berkahwin. Wanita ni tinggal hamba atau hamba pun dia kena minta izin lah, gitulah. Antaranya pasukan tentera atau keselamatan yang sedang bertugas. Jadi haji ni macam mana dah? Orang tugas, orang buat haji, orang tu bawa air, semua ni kita bincang dah. Atau petugas musim haji dah. Ketahuilah bahawa kanak-kanak sama ada perempuan atau lelaki tidak diwajibkan padanya menunaikan haji, itu asasnya. Tetapi sah hajinya seperti yang kami menyatakannya pada akhir bab pertama lah. Budak kecil ni sah juga haji dia. Umrah dia sah, haji dia sah, walaupun dia tidak wajib. Kemudian jika dia memayis, dia ihram dengan izin walinya lah. Kalau dia reti dah lepas umur 7 tahun lah. Kita kata kat ajar niat, dia boleh ikut dah. Biar niat lah, gitu dah. Jika dia ihram tanpa izin walinya, hukum tidak sah lah mengikut pendapat yang sah. Jadi kena izin mak pak dia lah. Ini berbeza dengan puasa kerana ia tidak berhajat kepada harta. Puasa lain lah, dia tak ada izin mak pak dia pun sah lah. Sedangkan haji berhajat pada harta dan kadang-kadang pula dihalang daripada guna harta. Harta ni nak haji ni nak tambah, nak gapan lah, perlu harta. Jadi perlulah keizinan ibu bapa dia atau wali dia. Jika dia diihramkan oleh walinya daripada yang sudah memayis, maka mengikut pendapat Imam Tamak hukumnya tetap sah, seperti mana yang disebut dalam Hasyiah. Sedangkan Imam Nawawi mengatakan sebaliknya dalam Syarah Muslim. Jadi di sini ni kata sah lah kalau dia diihramkan oleh walinya walaupun dia lepas memayis dia dah. Kalau belum memayis tu memanglah tak ketiga sekarang dah. Mak pak je dia total niat ni. Dia ni besar dah, 7 tahun ke atas, 1 ke atas, dia boleh pehel dah. Kerti cuma cuci pehel lah makna gapo ni. Kita boleh tengok dia. Jadi kalau tak oyak ke dia, pakai niat ke dia tu, tetap sah mengikut pendapat yang sah. Tapi Imam Nawawi dan Syarah Sahih Muslim kata tak sah lah. Jika dia boleh mayis, tak siapa lagi umur 7 tahun lah kita kata dah. Sifat ihram wali bagi bayinya dinyatakan al-majmu', iaitu dia berniat untuk menjadikannya, yang ini menjadikan bayi itu dalam ihram. Maka jadilah dia dalam ihram dengan niat tersebut. Ibu bapa dia niat gitu dah. Jika dia boleh mayis, walinya diihramkan untuknya, sama ada walinya dalam keadaan halal atau dalam keadaan haram. Sama ada dia melakukan haji untuk dirinya ataupun tidak. Jadi boleh niat dah. Dia tak haji pun, dia niat ke budak kecil ni, tetap jadi haji. Tidak disyaratkan hadirnya kanak-kanak tersebut dah. Jika sekiranya wali berada di miqat sedangkan bayi tersebut belum lagi berada di situ, dan wali niat bagi pihak bayinya, maka hukumnya sah tapi makruh. Makruh ni biar ada sekali. Tidak disyaratkan hadir kanak-kanak dan berhadapan menghadapnya dengan ihram mengikut pendapat yang sah. Itulah pendapat yang kuat dalam mazhab kita, yang terima pendapat kita. Gila seperti kanak-kanak tidak memayis diihramkan oleh walinya. Gila ni seperti budak-budak yang tidak memayis, kata dah. Orang yang pensan tidak harus orang lain diihramkannya, sama seperti pesakit. Jadi dia sendiri kena niat dia gitu. Sama ada wali atau rakannya kerana dia tidaklah hilang akal dan diharap boleh sembuh dan sedar dalam masa terdekat kalau pensan. Inilah juga pendapat Malik, Abu Yusuf, Muhammad dan Daud. Sedangkan pendapat Abu Hanifah sah ihram rakannya untuk orang pensan tersebut secara istihsan. Istihsan ni pandang baiklah. Adapun wali yang diihramkan kanak-kanak, atau dia izin untuknya dah, ataupun wali yang mengihramkan kanak-kanak atau dia izin untuk ihram ke atasnya, bapa yang melakukan demikian itu dah. Jadi wali yang bertanggungjawab tu, itu bapa lah. Dia kata dia sama ada dengan dirinya atau dengan keizinannya dah. Bapa dia telah niat atau beri kau orang telah niat ke anak dia wakil. Begitu juga datuk ketika tiada bapa, dan tidak boleh diambil peranan tersebut semasa adanya bapa. Selagi ada pak tak boleh suruh ketuk. Pengurus wasiat dan pengurus sama seperti ayah mengikut pendapat yang sahih. Jadi ayah dia mati, dia pun beri ke wasiat ke apa, pengurus wasiat tu sama, dia jadi ambil gala tugas ayah dia jadi bolehlah wakil niat ke apa dah. Dan tidak diwakilkan pada saudara lelaki, bapa saudara atau ibu. Dia kata gitu.
Begitu juga asabah yang lain selain bapa dan datuk. Jadi tidak dia jurus dah. Jika tiada wasiat maka tidak perlu diwakilkan pada hakim pemerintahan. Tak ada wasiat enggak baru bincang. Hak ada wasiat ni soalah dia jadi wakil pada pok dah gitu. Walaupun mati dah pok dah. Pasal apabila kanak-kanak menjadi ihram, dia boleh melakukan apa yang dia mampu dah. Wali boleh lakukan apa yang kanak-kanak lemah untuk mengerjakannya. Tolong buat aku budak pekung kau apa dah. Jika dia mampu melakukan tawaf, wali hendaklah mengajar cara tawaf kemudian dia tawaf bersama-sama lah. Kalau tidak, hendaklah dibawa tawaf oleh wali seperti yang terdahulu. Dengan syarat bersihnya pembawa tawaf dan yang ditawafkan dengannya daripada kanak-kanak tu, orang gila dan yang tidak emas tu bersih dah kau dah. Tawaf ni kena bersih. Nak ada air semaya ke apa dah. Jadi kena buat lah. Kena tolong ambil air semaya, kena suci ke apa lah. Baru boleh tawaf. Walaupun gila apa OKU ke apa dah. Orang hak nak tawaf tu biar ada orang cara lah. Dia kena bersih, suci bersih. Jadi sa'i sama seperti tawaf lah, kena sa'i tak perlu suci. Ada setengah ulama kata dah setengah kata suci gitu lah dah. Itu wajib padanya jika sekiranya tidak mayus dalam keadaan menunggang atau berkenaan di mana wali atau yang diizinkannya sebagai pemandu atau pemimpin. Jadi wajib juga lah. Yang pentingnya kena ada bimbing lah gitu lah. Wali hendaklah solat bagi pihaknya 2 rakaat solat sunat tawaf jika dia belum memayis lagi dah, budak kecil. Jika dia tidak memayis, dia boleh solat dengan sendirinya dah. Maksudnya besar, 7 tahun ke atas dia boleh semayis sendiri dah. Ada pendapat walinya juga solat untuknya. Ada kata boleh juga wali dia umur 7 tahun ke atas pun pok dia semaya ke anak dia dah. Tak kerti lagi ke satu dah. Isyaratkan membawanya ke Arafah dan menghadirkan dirinya ke Musdalifah. Bermabit di Mina, mengutip anak-anak batu dah dan melontarnya jika dia mampu dah. Buat sendiri kalau boleh dah. Sekiranya tidak mampu, wali bolehlah melontarkan untuk mereka yang tidak mampu melontar wakil lah dah. Sunat diletakkan batu pada tangannya pada kali pertama. Kemudian dia mengambilnya dan melontar dah. Maksudnya ajarlah. Buat sendiri dah. Pasal tambahan daripada nafkah kanak-kanak dengan sebab musafir. Wajib bagi pada harta wali mengikut pendapat yang asah. Jadi gapo-gapo pembelanjaan nak pergi haji, pembelanjaan haji kena ambil daripada harta wali dah dah. Pok dia lah. Ada juga pendapat kata harta kanak-kanak. Kalau ada harta lah gitu lah. Pasal tegah kanak-kanak yang berada dalam ihram. Diam. Ditegah kanak-kanak yang berada dalam ihram, iaitu yang memayis lah. Lebih 7 tahun ke atas kata. Adapun yang belum memayis, maka tidaklah dikenakan fidyah. Dah. Sama ada ke atas kanak-kanak ataupun ke atas wali pun tak wajib fidyah bagi yang 7 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah, dah tahun ke bawah. Al-Fiqh berkata sengajanya kanak-kanak dan orang gila dianggap sebagai hukum sengaja. Jika keduanya masih mampu dianggap sebagai mais. Kalau dia gila, otak tak betul jalan tu lain lah. Tapi selagi dia okey saja tapi otak boleh jalan, jika tetap dibebankan syariat, maka seperti kanak-kanak yang lebih 7 tahun ke atas, dia dianggap mais lah. Dan dia kena fidyah lah kalau langgar pantalara ketika haji ni. Ketiga, kanak-kanak yang berada dalam ihram melakukan larangan ihram. Jika dia memakai wangian, memakai baju kerana lupa, hukum tidaklah dikenakan fidyah kalau tak sengaja terlupa lah. Cepat-cepat pecah lah. Jika dia sengaja, wajib baginya fidyah mengikut pendapat yang sah. Sama ada dia berlazatan dengan wangian-wangian ataupun dengan pakaian ataupun tidak lah. Jika dia bercukur bulu atau memotong kuku atau memburu binatang buruan, wajib baginya fidyah disebabkan sengaja atau kerana terlupa sekalipun lah. Bila wajib fidyah, dia mendapat harta wali mengikut pendapat yang sah. Jika dia berihram dengan izin wali, dia boleh ambil harta tu ayah dia lah, nak bayar fidyah. Jika dia berihram dengan sendirinya dan kami sahihkannya, dia daripada harta kanak-kanak. Jadi, maksudnya iaitu muqabil asah. Sebagai terdahulu pendapatnya, jika seorang berihram tanpa izinnya, maka hukum tidak sah mengikut pendapat yang asah. Gitulah dah. Jadi dia terjadi kan, dia kena ambil harta kanak-kanak tu sendirilah, dia sendiri pandang-pandang niatnya tanpa izin wali dia lah. Pasal jika kanak-kanak bersetubuh atau disetubuhi, jika dilupa atau dipaksa, hukum tidak rosak hajinya lah. Kalau kena paksa, tak rosak lah. Jika dia sengaja, itu jika dia memayis juga sebagaimana terdahulu yang disebutkan. Sebaliknya, jika sekiranya dia memayis, maka tidak dikenakan fidyah ke atasnya
Kalau belum memayis lah. Dan juga walinya. Kalau tak memayis memang tak kena. Hak cerita ni memayis. Dah. Jika kanak-kanak bersetubuh atau disetubuhi, jika dia lupa atau terpaksa, hukum tak rosaknya. Jika dia sengaja, hukumnya rosak haji mengikut pendapat yang sah. Kira tak ada lah. Sengaja-sengaja pun. Hak memayis ni. Dan wajib dia qadakannya mengikut pendapat yang sah walaupun tak balik lagi dah. Memadainya qada pada keadaan masa kanak-kanak mengikut pendapat yang sah. Tak tunggu balik tak apa dah. Jika sekiranya dia mula qada kemudian balik sebelum berwukuf di Arafah, maka berlakulah untuknya haji Islam. Jadi kalau dia wukuf tu dalam keadaan balik dah, maka dia jadi haji Islam lah. Tak wajib dia haji sekali lagi dah. Jadi sunat lah. Iaitu berlaku haji Islam, bukan berlaku haji qada lah. Kerana haji Islam tidak boleh didahulukan daripada yang lainnya. Jadi haji Islam seperti lagi daripada haji qada. Dan dia perlu qada semula lah. Iaitu yang kedua, selepas selesai haji Islam itu, dia qada lepas tu lah. Apabila rosak, maka wajib dikenakan kifarah dan bayar denda lah. Adakah dia dikenakan kifarah melalui harta wali atau harta kanak-kanak? Dia tanya dah. Ini sebagaimana khilaf terdulu dah. Cumanya biasa mak pok datang ke pok je tangguh dah. Pasal hukum orang gila sama seperti hukum kanak-kanak yang tidak memayis pada semua yang kami nyatakan tersebut. Jadi orang gila ni dia tak ada akal. Seperti belum memayis ni juga dikatakan tidak ada akal lah dah. Jadi dia supalah hukum dia dah. Dia tidak kena, kalau dia buat salah pun dia tidak kena bayar fidyah kerana gila. Tapi kalau dia OKU yang ada akal fikir tak boleh dah, dia kena bayar lah denda juga dah. Hak ni macam tak ada akal dah. Macam budak kecil ataupun gila dah tak ada akal dah. Mengikut mazhab Syafi'i berkenaan dengan kanak-kanak tidak memayis dan orang gila tidak mengetahui sesuatu apapun bahawa jika dia lakukan sesuatu yang haram dalam ihramnya, maka dia tidaklah dikenakan sebarang fidyah. Tak payah kena denda lah. Berkenaan dengan kanak-kanak yang memayis, jika dia berwangian atau memakai pakaian berjahit, maka hukumnya sama seperti orang yang jahil lah. Jika sekiranya dia sengaja mencukur, memotong kuku atau membunuh binatang berwarna sekalipun secara lupa, maka fidyah dikenakan pada harta wali kerana kecuaian wali tersebut. Tak jaga molek dia. Okay. Fasal. Tadi. Apabila kanak-kanak pada masa haji, hendaklah dilihat jika telah balik selepas keluar waktu wukuf atau sebelum keluar waktu wukuf, dan selepas meninggalkan Arafah, cek bila balik dah. Dan dia tidak kembali ke situ selepas baliknya, hukumnya tidak memadainya daripada haji Islam. Maksudnya selepas Arafah baru dia yakin dia balik. Sebelum tu tak yakin balik, maka dia tak jadi haji Islam je. Kena buat lagi lah. Jika dia balik ketika wukuf atau selepas wukuf dan kembali ke Arafah untuk wukuf seketika, hukumnya memadai haji Islam. Dia seketika dah. Maka dia jadi Islam. Begitu juga jika dia balik selepas 2 tahallul, sebagaimana dalam Hasyiah, kemudian dia pergi ke Arafah sebelum terbitnya fajar dah, sebelum terbit subuh lah. Nescaya memadai daripada haji Islam. Dia pergi terhukuh, tiba pergi dah. Lagi ke Mekah ke apa ni tak? Tiba. Lagi ke Mina ke apa, tiba-tiba dia apa? Balik dah. Dia patah balik pergi pula wukuf mentah dah. Dah lah seketika sebelum subuh di Arafah, jadilah dia wukuf dah. Jadi haji Islam dah. Dan wajib baginya melaksanakan tawaf dan sa'i bersyukur serta melontar jamrah Aqabah secara ulangan dah. Kena buatlah. Di sini baki ke atasnya bermalam pada hari-harinya dan melontar pada hari-harinya. Gitulah dia kena buat. Lakonlah dah. Tetapi wajib diulangi sa'i jika dia lakukan sa'i selepas tawaf qudum sebelum balik. Dan tidak dikenakan dam mengikut pendapat yang sah. Jadi dia asalnya lepas wukuf, lepas tawaf qudum dia sa'i, padalah habis, tapi disebabkan dia ni baru balik. Jadi sebelum wukuf di Arafah tu ataupun masa wukuf tu balik dah. Dah lah seketika berada di Arafah, maka dia kena lepas tawaf rukun dah, tawaf ifadah tu. Tawaf rukun tu pada 10 Zulhijjah biasanya dah. Jadi dia kena sa'i juga dah. Macam dia kena gantilah sa'i juga. Tak jadilah sa'i masa tawaf qudum dah. Supaya jadi haji lengkap lah dah. Nanti tak kena dam lah. Tawaf pada umrah sama seperti wukuf pada haji dah. Tawaf pada umrah nanti sama seperti wukuf pada haji lah. Gitu dah. Jika dia balik sebelum tawaf ni, atau pada ketika itu sebagai menunjukkan seperti dalam wukuf, inilah yang dijelaskan dalam majmu'. Tengah-tengah
apa tengah tawah ko atas sebelum tawah dah. Nescaya memadai daripada umrah Islam dah. Sekali sebelum tawah atau tengah tawah tu dia jadi umrah Islam. Kalau dia selepas tu baru dia tu tak jadi tawah tak jadilah umrah Islam dah. Memerdekakan hamba pada masa haji atau umrah sama seperti baliknya kanak-kanak ketika itu. Itu jika seorang gila sedar dan sembuh selepas diihramkannya sebagaimana nyatakan dalam hasiah. Gila pun gitu ceritanya. Jadi kalau orang hamba pun dia buat masa tu dia tak lepas lagi dah masa dia merdeka dah. Tak lepas lagi kewajipan dia baru masa hamba dah. Dia terikat dengan hamba. Dia buat tu dalam keadaan hamba, bukan dalam keadaan merdeka gitu. Lebih kurang. Pasal ihram hamba hukumnya sah sama ada tuannya memberi keizinan atau sebaliknya tak beri izin sekalipun. Jika sekiranya dia telah balik, maka bagi tuannya boleh mentahallulkannya sebagaimana sah ihram orang yang bodoh. Safih tanpa izin walinya. Yang berhak baginya mentahallulkannya. Adapun kanak-kanak yang kecil yang memayis 7 tahun ke atas, maka tidak sah ihramnya tanpa izin tuannya, sama seperti merdeka dan memayisnya. Jadi kena izin tuan dia lah. Bahkan sepatutnya hukum ihramnya daripada dirinya sendiri. Gitulah. Adapun ihram dilakukan oleh tuannya untuk dirinya, maka hukumnya harus daripada kanak-kanak kecil sekalipun dia memayisnya. Boleh itu. Walaupun dia lebih 7 tahun, kalau dia hamba, dia boleh tuan dia tolong niat ihram hamba hukumnya sama ada tuannya beri izin atau sebaliknya gitu. Jika diihram dengan izin tuannya, tempat iktibar berdasarkan izin tuan dah. Sekira bukanlah manfaat hamba layak untuk yang lain dah. Kalau tidak disyaratkan izin yang lain tanpa tuannya. Jadi hak ni kena ada tuan. Jika dia berihram dengan izin tuannya, tidak berhak bagi tuannya mengizinkan tahallulnya dah. Sama ada dikekal dalam nusuknya ibadah hajinya dah sah ataupun tidak dah. Tak berhak boleh kata dah. Walaupun ihram tu dengan izin tuannya, nak tahallul pula tidak berhak. Jika tuannya menjualnya, tidak boleh bagi pembeli tuannya yang baru tahallulkannya, tak boleh guna. Dia diberi pilihan jika jahil tentang ihramnya, dia kena buat sendirilah nak tahallul kan. Jika dia ihram tanpa izin tuannya, maka lebih baik bagi tuannya izinkan untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Jika dia mahu tahallulnya, hukumnya harus. Jika dia mahu tahallulnya, hukumnya harus. Walaupun jika tuan dia tak beri sempurna haji, seperti cepat-cepat klik kapur. Jika diizinkannya untuk ihram dan tuannya boleh menarik balik keizinan selama berihram lagi dah. Tiba-tiba tuan dia suruh klik. Tak jadilah haji tak sah. Jika diizinkannya pada umrah dan telah berihram dengan haji, tuannya boleh tahallulkannya dah. Boleh suruh berhenti dah. Buat haji dah. Buat umrah ke apa dah. Jika diizinkannya haji atau tamattu' dah. Kemudian dia lakukan qiran, haji qiran, maka tidak boleh tuannya tahallulkannya. Dah. Indah yang muktamad sebagaimana dalam hasiah, kerana izin pada tamattu' adalah izin kepada kebenaran melaksanakan haji. Seperti mana dinyatakan Al-Majmu'. Tuan dia tak boleh tahallulkannya dah. Jika diizinkan ihram pada bulan Zulkaidah, maka dia berihram pada bulan Syawal, boleh tuannya tahallulkannya sebelum masuk Zulkaidah. Tidak harus lepas masuk bulan tersebut dah. Maksudnya sebelum masuk bulan Zulkaidah terdekat dengan bulan haji dah. Sebelum tu ketua yang sudah berhenti dah, tak usah klik-klik kapur, dia boleh berhenti dah. Kena berhenti dah. Jikalau hamba telah rosak hajinya, wajib baginya qada, sama ada pada ihramnya pertama dengan izinnya atau tanpa izin tuannya lah dah. Setiap yang wajib dengan sebab larangan ihram, tamattu', qiran, luput atau ihsar terhalang dah. Tidak wajib daripadanya sesuatu ke atas tuannya. Sama ada di ihram dengan izin tuannya atau tanpa izin tuannya, wajib berpuasa dan tuannya boleh menegah kecuali puasa tamattu' dan qiran jika diizinkannya. Banyak orang hamba ni kena bergantung dengan tuan dia dah.
Itu daripada kuasa jika sekiranya hambanya itu perempuan lah. Cerita dia. Nak puasa-puasa pun ni. Hamba tu perempuan tu kena minta izin. Tu yang lelaki lah. Kecuali puasa tamatun akhiran jika diizinkannya dah. Sama seperti keduanya itu dam ihsar sebagai menyatakan hasyah. Gitulah. Dam terhalal dah. Dam terhalal daripada haji tak ada nak buat haji. Ataupun terhalal daripada wukuf ke apalah. Tak jadi haji dah. Jika kita haruskannya bagi tuan untuk tahalulkannya, untuk berhenti haji itulah tak. Kita nyatakan bahawa dia perintahkannya dengan tahalul. Bukan dengan tuannya sendiri. Dengan apa yang terhasil dengannya tahalul lah. Jika harus bagi tuannya tahalul, harus juga bagi hamba tahalul. Ialah dikaitkan dalam hasyiah dengan mengikut pendapat Al-Isnawi. Tahalulnya terhasil dengan niat tahalul serta bercukur jika kita kata dia nusuk dah, dia buat ibadah haji dah. Cara dia cukur ke apa lah dah. Niat tahalul kalau sekat sebelum sapa pada musim dia dah. Walik mudabbar yang digantung kemerdekaannya. Walik ni yang digantung kemerdekaannya dengan bersyarat hamba mereka dan orang yang sebagainya merdeka dah. Hamba orang merdeka atau sebagian merdeka. Jika sekiranya tiada antaranya dan tuannya sebarang perjanjian atau ihram dilakukan pada masa pelaksanaan tugas untuk tuannya. Adapun jika diihram pada masa gilirannya dan luas masa penunaian ibadah haji, maka baginya seperti menghukum orang merdeka. Kalau dia luas tak terikat dengan tuan dia, ada kebenaran khusus umum dia. Jadi dia kena sudah dah macam orang merdeka juga. Bagi mereka masih lagi dihukum hamba yang sempurna lagi lah, selagi betul-betul bebas daripada mukatak, kemudabar, apa selagi tak lepas daripada perhambaan, dia masih terikat dengan tuannya. Hamba perempuan yang dikahwini tidak harus baginya ihram kecuali dengan izin suami dan tuannya bersama-sama lah. Kalau nikah dengan lain, bukan tuan dia dah. Jadi dia kena ikut izin tuan dia dan izin suami dia. Jika bapa menegahnya atau suami atau tuan agama yang ulama lah. Jika bapa menegahnya atau suami atau ulama, maka telah dijelaskannya pada masalah ketiga dan keempat. Dinyatakan sini berapa permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan haji hamba, kanak-kanak dan yang belum berkhatan. Kanak-kanak dan yang belum berkhatan, kanak-kanak belum berkhatan. Begitu juga haji daripada harta haram, seperti yang dijelaskan Al-Majmu'. Ijma' ahli ilmu bahawa gugur fardu haji daripada kanak-kanak dan orang gila. Berkenaan dengan sah haji kanak-kanak, ia adalah pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, Ahmad, Daud dan jumhur ulama. Sedangkan pendapat Abu Hanifah yang masyhur daripadanya bahawa tidak sah haji kanak-kanak tersebut. Bukan gugur fardu haji ni kan. Jadi kanak-kanak sah haji ni. Ijma' ummah bahawa hamba tidak wajib haji kerana segala manfaat adalah milik tuannya 100%. Dan dia sendiri tidak dianggap sebagai orang yang istita'ah. Dia lah mana pun, lagi jadi hamba dia bukan orang yang mampu. Dia tak mampu sama mana. Sah haji daripadanya jika mendapat izin tuannya, dan jika tanpa izin tuannya mengikut sebahagian ulama Syafi'i sah juga. Inilah dinyatakan oleh Al-Qadi Abu Tayyib dan ramai fuqaha. Sedang fuqaha tu guru fiqh lah. Sedangkan Abu Daud berpendapat tidak sah tanpa izin tuannya. Dalil yang mengatakan sah kerana ia termasuk di kalangan ahli ibadah, maka sah daripadanya haji sama seperti yang orang merdeka juga. Kalau dia anggap haji itu serupa semaya dah. Tak minta izin pun sah maya begitu, tak minta izin haji pun walaupun dosa sah haji dia mengikut pendapat ni lah. Kanak-kanak dan hamba apabila berihram kemudian baliklah kanak-kanak tersebut dan dimerdekakan hamba sebelum habis tempoh waktu wukuf dah. Sebelum habis wukuf masuk dia wukuf. Maka kedua-duanya dihukum memadai daripada haji Islam, yang ni rukun haji Islam lah. Jadi dia tu sempat wukuf di Arafah jadi haji Islam, boleh haji Islam. Inilah pendapat Syafi'i dan Ahmad khususnya dalam masalah hamba. Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat kedua-duanya tidak memadai. Abu Hanifah dan Imam Malik tadi kena buat daripada awal mula dah. Setakat itulah kita bincang tentang haji dan umrah kanak-kanak, wanita, ataupun hamba dah. Jadi benda-benda ni banyak kait dengan izin suami, izin tuan dia dah. Ada harta kanak-kanak dah. Jadi harta wali dia, mak pak dia. Jadi dia perbincangan situlah kita bincang gini lah. Lepas ni pula kita akan bincang adab kepulangan daripada mengerjakan haji lah. Jadi kita sekat ni dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.